Ah, Hari ni aku nak kongsi sikit pasal satu isu. Isu ni pasal kenderaan lah, soal minat kenderaan, terutamanya kereta. Aku ada tengok ada satu post uh, pasal kereta Hype, which is Proton X50 lah. Baru-baru ni ada satu unit Proton X50 ni dia kena langgar oleh sebuah Proton Wajah. And then Proton X50 tu dia langgar tak, dia kena langgar oleh Proton Wajah. Maksudnya Proton Wajah langgar dia dari belakang. Okay, bahagian belakang X50 tu keadaan dia elok je lah. Tak, dia kemek pun tak banyak. Tapi Proton Wajah tu dia, bahagian hood depan ni memang kemek lah. Kemek, memang kemek teruk lah. Dan netizen pun cakap, oh kereta dia teruk lah, crumple, apa dia punya kereta quality cap ayam. Actually ini bukan kes pertama. Banyak kes-kes berlaku apabila bahagian hood depan ataupun bahagian belakang, bonet belakang tu kemek. Orang akan kata, oh ini adalah kereta cap ayam, kereta milong. Pengeluar kereta dituduh mengeluarkan sebuah kereta yang teruk lah. Jual harga mahal tapi kualiti kereta cap tim Milo. Itu persepsi orang awam lah. Actually benda yang orang kata kemek tim Milo tu, itu orang panggil sebagai zone remove, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil sebagai crumple zone. So crumple zone ni adalah suatu zone di mana apabila kereta itu mengalami suatu pelanggaran, crumple zone ni bertindak untuk mengurangkan daya yang dikenakan sewaktu pelanggaran dengan cara meningkatkan masa pelanggaran. Okay. Apabila daya dikurangkan, maka risiko kecederaan dapat dikurangkan. Dengan adanya crumple zone, dia tak semestinya kata crumple zone ni totally selamat tanpa kecederaan, tapi at least dia dapat mengurangkan kecederaan, skala kecederaan dia, mungkin dari certain death kepada cedera hospital. Dia bergantung kepada hal laju kereta waktu dia berlanggar tu lah. Okay. Cuma di sini saya nak tunjuk, aku nak cerita pasal bagaimana apa orang kata, bagaimana crumple zone tu bertindak, bagaimana, apa logiknya kita tingkatkan masa pelanggaran dapat mengurangkan daya yang bertindak terhadap kenderaan dan penumpang. Okey. Fenomena ini boleh dijelaskan melalui hukum gerakan Newton. Okey, hukum gerakan Newton kedua. Tapi sebelum kita pergi kepada hukum gerakan Newton kedua, aku nak cerita pasal satu aspek dalam hukum gerakan Newton kedua, iaitu pecutan. So dalam pecutan kita dia letak sebagai A lah, acceleration atau pecutan dalam bahasa Melayu. Pecutan ni ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. U ni adalah hal laju awal, V ni adalah hal laju akhir. Apabila kita sebut dengan kadar, bahagi dengan masa. Jadi pecutan ditarifkan sebagai kadar perubahan hal laju terhadap masa. Okey. Tak perlu cerita lebih dari itu. Okay. Maksudnya tak perlu cerita pasal hukum seperti displacement dia lah, ataupun dia ada 4
ada 4 formula lagi lah pasal pergerakan lurus ni. Bila kita cerita pasal dia ada hukum pasal displacement apa semua tu, tapi untuk hukum gerakan Newton kedua kita hanya cerita pasal pecutan. Okay. So pecutan dan hal laju merupakan satu quantity vector. Quantity vector ni dia ada magnitude dan direction. Magnitude ni adalah value dia. Macam value macam apa nama dia? Macam kalau hal laju dia ada kilometer per second. Okay. Kalau meter per second. Untuk hal laju lah, unit hal laju meter per second. Dan direction. Maksudnya direction tu dia ada value. Katalah contoh hal laju dia 2 km 2 meter per second. 2 meter per second, okey, dia ada magnitude. Direction dia mana? So hal laju dan pecutan dia ada value dia ada magnitude dan direction. Dia ada value dan dia ada direction. Okey, itu adalah vector quantity. So pecutan adalah suatu unit yang mempunyai suatu kuantiti yang terletak dalam kuantiti vector. Begitu juga dengan hal laju. Okay. And then kita pergi kepada hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua dia menceritakan pasal pecutan. Pecutan dalam hukum gerakan Newton kedua, dia menyatakan bahawa pecutan sesuatu objek berkadar terus dengan daya bersih yang bertindak terhadap suatu objek. Maksudnya, apabila pecutan meningkat, daya yang dikenakan turut meningkat. Okay. So, pecutan dalam hukum gerakan Newton kedua dia menyatakan bahawa pecutan objek berkadar terus terhadap daya yang dikenakan dan berkadar songsang terhadap jisim suatu objek. Maksudnya bila jisim tu meningkat, so pecutan dia pun perlahan. Okey. Ataupun kalau dia nak, ataupun kalau dia tu berat, kalau kita ambil contoh benda ringan, dia senang nak pecut dan dia senang nak nyah pecut. Tapi kalau benda berat, dia susah nak pecut, dia susah nak berhenti. Okey. So apabila kita susun balik, dia akan jadi F equal to A. Ini merupakan suatu persamaan yang agak famous lah, iaitu daya adalah hasil darab jisim dan pecutan. Okey. So kita ada dua persamaan ni lah. So kita ada daya dan kita ada pecutan. Tapi macam mana kita nak kaitkan daya dan masa? Sebab crumple zone, macam saya cerita tadi, crumple zone dia meningkatkan masa pelanggaran dan seterusnya mengurangkan daya yang bertindak terhadap objek dan penumpang. Okay. Kita ada persamaan pecutan dan kita ada persamaan daya. Okey. Oleh kerana kita ada satu pemboleh ubah, iaitu kita ada satu pemboleh ubah yang wujud dalam dua persamaan ini, iaitu pecutan. Kita masukkan persamaan pecutan ke dalam persamaan daya. Kita akan dapati bahawa daya bersamaan dengan
Dan apabila kita kembangkan, kita akan dapati bahawa daya mempunyai suatu hubungan dengan masa. Okey. Apa yang kita dapati bahawa daripada persamaan ini kita telah kembangkan bahawa kita akan dapati bahawa daya berkadar songsang terhadap masa. Apabila daya berkadar songsang terhadap masa, apabila masa pelanggaran itu dipertingkatkan, jumlah daya yang dikenakan semakin menurun, semakin berkurang. Inilah rahsia bagaimana crumple zone itu dapat menyelamatkan penumpang. Okey, kita dapat inilah dia punya rahsia dia bagaimana crumple zone dapat menyelamatkan penumpang. So hopefully tak ada lagi lah orang kata kereta tingmilong, sebab rahsia dia datang daripada hukum gerakan Newton kedua. Okey.